أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ni, dan kita teruskan dengan untuk Khamis keempat kita pakai kitab ni 40 hadis pelestarian alam sekitar. 40 hadis pelestarian alam sekitar. Buku ni ditulis oleh dua orang profesor. Seorang profesor dalam bidang engineering, ataupun lebih tepat lagi water engineering, dan sekarang dia ke SU, Ketua Setiausaha di Kementerian Alam Sekitar. Profesor Datuk, dia dulu profesor, sekarang dah berhenti universiti, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Seorang lagi Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Dia ni musyrif penyelia tesis master saya. Sekarang duduk di UM. Dan macam mana kata gabungan dua orang yang berbeza bidang ni boleh bertemu. Cerita dia tahun 2018 tak silap saya. Mereka berdua ni dapat jemputan khas oleh kerajaan Arab Saudi pergi buat haji. Lepas tu masa duduk di sana mereka berdua pun bertemu semua sekali lah. 2018. Lepas tu masa duduk di sana mereka berdua rasa sangat terkilan dengan tabiat setengah orang Islam. Masa buat haji buang sampah merata-rata dan sebagainya. Lepas tu dia pun bincang, dia kata balik Malaysia nanti kita kena buat sesuatu. Kita kena tunjuk Islam ni agama yang sangat melestarikan alam semesta, alam sekitar, masuk jaga alam sekitar, tak buang sampah merata-rata. Lalu hasil gabungan mereka berdua dapatlah buku ni, iaitu 40 hadis alam sekitar. Dan buku ni mula-mula sekali lepas diterbitkan tu kita kata jadi buku akademik biasalah. Lepas tu Datuk Seri Zaini Ujang ni, dia ni seorang yang kalau kita follow Facebook dia seorang yang sangat turun ke lapangan, diperkenalkan di kementerian dia, diperkenalkan kudah. Kudah ni maksud dia setiap hujung minggu tim dia akan pergi ke sungai-sungai sekitar Selangor. Buat apa? Cuci sungai, kutip sampah semua sekali. Kenapa? Itu sangat Islami. Lepas tu dia juga Dr. Zaini Ujang ni dia galakkan jaga alam sekitar, tanam pokok. Sebab apa dia kata tanam pokok? Bermaksud kita bukan setakat tambah stor oksigen, kita juga menambah makhluk-makhluk yang bertasbih kepada Allah. Sebab semua makhluk ni bertasbih kepada Allah. Lepas tu dalam Facebook dia satu hari dia dalam buku dia ni disebut dah. Buku dia disebut dah mengenai dia kata buku ni kalau boleh bawa pergi ke kuliah-kuliah, supaya budaya menjaga ataupun melestarikan alam sekitar ni dipraktikkan oleh orang Islam, bukan sekadar orang bukan Islam, orang Barat dan sebagainya. Lepas tu dalam buku ni dia ada dua versi. Satu versi tebal hak ni, satu lagi versi nipis. Versi nipis tu ringkasan, intisari. Mula-mula saya dapat buku ni, saya beli hak nipis tu. Hak tebal ni mahal sangat, 100 lebih, 120 harga dia. Diterbitkan oleh Institut Terjemahan ITBM, Institut Terjemahan Negara. Lepas tu dalam Facebook dia satu hari dia tanya, ada siapa-siapa di luar sana ustaz-ustaz yang sanggup nak kuliahkan buku ni supaya maklumat sampai pada orang bawahan, tolong beri nama. Saya friend Facebook dia, saya pun tu, saya antara yang terawal masukkan nama. Lepas tu ada seorang kawan saya nama Zaini juga, Zaini Abbas. Zaini Abbas ni dia baru ni masa Ma'al Hijrah ni, dia antara yang dapat tokoh Ma'al Hijrah. Sebab apa, dia ada anak autism, dia buat pondok OKU. Dan dia tengok tu, dia pun mesej ke Datuk Zaini Ujang, dia kata dia nak sponsor buku ni. Ringkas cerita sampai buku ni ke saya, dan saya pun terpaksa lah mengkuliahkan buku ini demi amanah yang telah disampaikan oleh
Dr. Zaini Ujang dan juga kawan kita Zaini Abbas tadi. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Dan 40 hadis ni, soalan yang pertama biasa kita akan tanya, kenapa 40 hadis? Sebab dalam sebuah hadis dhaif. Hadis ni dhaif, tapi walaupun hadis ni dhaif tetapi diguna pakai oleh kebaikan ulama hadis. Dalam hadis tu di akhirat kelak Nabi kata siapa yang simpan untuk umatku 40 hadis tentang agama ini, di akhirat besok akan dibangkitkan bersama dengan orang yang faqih, mendalam ilmunya. Dan bila sebut 40 hadis ni, ramailah ulama yang kumpulkan 40 hadis. Antara yang terbaik dan yang paling terkenal hadis 40 Imam Nawawi. Masa Imam Nawawi dia tengok banyak-banyak ribuan hadis, dia ambil 40 hadis yang kita kata paling lengkap membincangkan isu agama. Dia pun terbitkan buku, tulis buku tu. Kemudian ramai lagi ulama-ulama tulis buku 40 hadis. Ini antara seorang. Itu satu motivasi. Lepas ni kalau orang tanya kenapa 40 hadis, kita kata kerana nak ambil fadilat yang dijanjikan oleh Nabi. Dalam hadis tersebut, siapa kumpulkan 40 hadis untuk umatku tentang agama dia, akan dibangkitkan bersama orang yang faqih. Dan orang yang faqih, alim ulama ni bila bangkit di akhirat besok, bukan duduk pada level biasa, tapi duduk pada level yang tinggi dalam syurga bersama dengan para nabi dan sebagainya. Okey, itu satu. Kemudian bila kita baca buku ni, saya dah khatam buku ni, bila kita baca buku ni, kita akan nampak Nabi ni seorang Nabi yang sangat luar biasa. Sebab antara satu mukjizat Nabi, dipanggil Nabi diberikan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim maksudnya kata-kata yang pendek, ringkas, padat. Hadis Nabi sebut sepatah ataupun satu baris. Daripada hadis Nabi itu, orang tengok, orang akan melihat mengikut sudut berbeza. Dan hadis-hadis yang disenaraikan dalam ni, 40 hadis ni, saya biasa baca sebelum ni, tapi tak nampak sudut alam sekitar. Sebab kita bukan bidang berkaitan dengan alam sekitar ni. Tapi bila hadis ini dibaca oleh pakar dalam bidang tu, dia akan nampak, oh ini berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Sama juga saya mengajar juga buku, sebuah buku hadis 40 juga, tapi hadis 40 OKU. Ni hak tulis ni kawan daripada USIM, Dr. Sanusi. Dia tulis hadis 40 hadis berkaitan dengan OKU. Kita baca hadis tu. Dulu kita baca hadis tu, tapi kita tak nampak ikut sudut. Kita kata ada kasihan belas kepada OKU, sebab kita tak fokus ke situ. Tetapi bila baca buku-buku macam ni, kita akan nampak dengan terang Nabi kita ni memang hebat, sebab dia diberikan Jawami'ul Kalim. Okey, habis. Kita dah baca kuliah yang bulan lepas, bulan 9 September, berkaitan dengan kita baca hadis pertama dan hadis kedua. Kita just pergi ringkasan Hadis pertama dan hadis kedua, kenapa kita nak kena ulang balik, baca balik, supaya tak lost track lagi ni, sebab dia saling berkait. Hadis pertama dia kata melestarikan alam sekitar, lestari jagalah alam sekitar, satu cabang iman. Nabi sebut iman tu banyak, dalam 70 lebih cabang-cabang iman. Hak paling tinggi syahadah la ilaha illallah, hak paling rendah buang, dia kata sesuatu yang menyakitkan di laluan manusia. Contoh kita tengok ada duri ke, ada paku, kita berhenti, kita buang. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua kita bincang dah hari itu, ganjaran bagi orang yang melestarikan alam sekitar ni. Dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Hadis Sahih Muslim. Nabi kata, aku tengok ada seorang lelaki yang bersenang lenang dalam syurga. Sebab apa? Kerana dia potong pokok yang menghalang laluan orang, dan pokok tu menyusahkan orang. Dua. Dan lagi kita baca hadis yang ketiga, dia lebih kurang sama makna, tapi dibawa mengikut sudut berbeza. Dan hadis yang ketiga dia ada kaitan dengan kebersihan surau ataupun masjid. Jadi lepas ni kita baca dah hadis ni, kita dengar hadis ni, lepas ni kita fikir 10 kali lah sebelum kita nak mengotorkan surau dan juga masjid. Okey, hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, daripada Abu Dzar, daripada Nabi. Nabi kata apa? Uridat alayya a'malu ummati, dibentangkan, pernah ditunjukkan kepadaku a'mal, perbuatan ataupun amalan-amalan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, hak baik dan hak buruk. Ini kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni Allah Taala buka hijab, kadang-kadang dia nampak benda yang kita tak nampak. Tak pelik lah, sebab baginda Nabi Allah Taala beri wahyu kepada baginda. Adapun lain para Nabi nak mendakwa boleh mengetahui benda ghaib ni payah sikit lah. Dia kena ada kata audit yang panjang lebar. Okey, tak apa. Kemudian Nabi kata
Dia kata fawajadtu fi mahasini a'maliha, aku dapati antara amalan baik umatku apa dia, al-adha yumatu 'anil tariq. Dia kata membuang sesuatu yang menyakitkan daripada perjalanan. Yumatu al-adha. Al-adha ni luaslah maksud dia. Adha ni sesuatu yang menyakitkan, batu ke kayu ke paku ke dan sebagainya. Kemudian Nabi kata wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku dapati antara amalan buruk umat aku ni, dia kata an-nukha'atu, an-nukha'ah ni qah takunu fil masjid la tudfan, yang ada dalam masjid yang tidak ditimbus. Sebab apa ni? Kalau kita perhati, kita nak faham hadis ni kadang-kadang mula-mula sekali kita kena tengok konteks zaman. Zaman ni pada zaman Nabi dulu-dulu, jalan raya tu memang dah ada dah digezek. Ni jalan raya, dan bila disebut jalan raya, orang lalu kat tu dan jagalah. Lepas tu kadang-kadang jalan raya yang utama ni adalah kita kata adha, benda-benda yang menyakitkan, paku ke batu ke ataupun kaca apa-apalah duduk tengah jalan. Siang mungkin orang nampak, tetapi malam dia tak ada lampu macam sekarang ni, gelap sungguh. Ataupun kalau ada lampu, bulan pun kadang-kadang. Jadi benda al-adha, benda yang menyakitkan di tengah jalan tu, dia tidak dapat dilihat. Lalu itu yang menyusahkan orang, boleh cedera dan sebagainya. Sebab tu Nabi sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kahak dalam masjid? Sebab masjid Nabi dulu-dulu dia bukan macam sekarang ni ada kapet semua ni. Dia just pasir lagu tu. Lepas tu logiknya bila kita semayang lepas bagi salam kita sujud, habis bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sapu dahi tu sebab sujud di debu tu. Lepas tu dulu kadang-kadang orang buang kahak, dia tak boleh buang macam tu, boleh terdedah kepada penyakit terpijak. Jadi untuk mengelakkan kahak daripada terbiak lagu tu, ditimbus. Macam kucing ni berak, lepas tu dia pun timbus. Itu hadis ni. Okey, tengok apa huraian dia. Dia kata hadis ini menyebut tentang amalan umat Nabi kita daripada dua perspektif. Baik, buang, kita kata benda-benda menyusahkan tu, dan juga buruk ni kotoran yang tidak dibersihkan. Okey, dia kata hadis ni ada banyak petunjuk-petunjuk. Yang pertama dia kata Rasulullah ni mengetahui perihal seluruh umatnya, ada hak baik, ada hak buruk. Dan ini kita kata adalah satu mukjizat yang ada pada Nabi kita lah. Dan kalau kita tengok Nabi kita ni banyak mukjizat, kelebihan baginda. Contoh, Nabi boleh tengok daripada belakang. Ada hadis, lepas semayang Nabi pusing, Nabi kata semayang elok-elok. Ada semayang begini. Nabi kata aku melihat apa kamu tak lihat. Jadi ulama bincang, Nabi nekuk tengok tu daripada belakang ada mata sungguh ke ataupun sekadar agak-agak. Dan ulama kata Nabi nampak sungguh. Sebab itulah kita kata mukjizat baginda. Dan banyak lagi hadis-hadis lain. Contoh, Nabi kata, aku tengok Amr bin Luhai ni sedang mengheret usus perut dia dalam neraka. Sebab apa? Dia lah orang pertama yang merosakkan agama Nabi Ibrahim. Dia yang first import masuk berhala ke Mekah dan berbagai-bagai lagi. Maksud bila sebut Nabi kata aku nampak, aku tengok, bermakna itu perkhabaran ghaib Allah Ta'ala berikan baginda berdasarkan mukjizat. Dan amalan, kalau kita tengok, Nabi kata aku dibentangkan amalan baik buruk umatku. Dan amal baik buruk umat Nabi Muhammad ni ada hak berbentuk kita kata rukun yang tak boleh dipisahkan. Ni kita tahu lah maka rukun Islam, macam rukun Islam, puasanya, semayang, zakat dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada juga Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi benda-benda kecil, walaupun kecil, nampak remeh, ianya penting. Dan itulah hari ini Nabi kata aku dibentangkan, diperlihatkan amalan baik, amalan buruk. Hak baiknya buang kayu, buang benda-benda hak menyusahkan orang di tengah jalan. Kalau kita kata apa ke bendanya tak nampak penting sangat, tuan-tuan, apabila Nabi kita sampai ke benda tu, bermakna ia adalah sesuatu yang penting. Bahkan ia boleh jadi dalam kategori fardu kifayah. Dia kata amalan ini hak buang sesuatu menyakitkan di laluan perjalanan manusia itu, dia kata termasuk pada fardu kifayah untuk jaga maslahah yang lebih besar. Sebab apa macam saya katakan tadi, malam dulu pada zaman Nabi tak ada lampu.
Jadi kalau sekiranya benda-benda yang menyakitkan tu duduk tengah jalan tak dibuang, akan mencederakan orang pada waktu malam. Oleh kerana itu, walaupun nampak simple, Nabi kata aku diperlihatkan amal baik umatku, antaranya buang sesuatu menyakitkan di tengah jalan. Ia berkait rapat dengan maqasid, objektif kenapa Islam tu diturunkan. Nampak tak? Dia bawa sampai ke situ. Kita nampak benda simple dia, tetapi ia bukan benda kecil, dia boleh mudaratkan orang lain. Dan Islam ni diutus, antara apa sebab Islam diutus, untuk menjaga, dipanggil maqasid syar'iyah. Nak jaga berapa? Ada 5 perkara. Jaga nyawa, jaga agama, jaga akal, keturunan dan juga harta. Walaupun benda kecil sekadar buang sesuatu menyakitkan di tengah jalan, dia termasuk daripada maqasid menjaga nyawa. Sebab tak tahu apa yang berlaku. Contoh jalan berlubang ke, orang langgar, aksiden, boleh meninggal dunia. Jadi perkataan adza Nabi sebut itu, membuang sesuatu menyakitkan daripada laluan manusia, itu kita patutnya bawa sampai ke situ. Jadi lepas ni kalau kita berjalan, kita tengok ada benda-benda yang mungkin boleh menyusahkan orang, jangan tengok saja. Kita kena ingat, oh ni Nabi sebut ni. Nabi kata ini antara amal baik yang patut kita buat. Dan kalau boleh, dia tegur dalam ni. Dia tegur, dia kata apa? Cerita hak buang adza semua sekali ni, tengah-tengah jalan ni, kita biasanya, kita kata, oh MPS dah swastakan benda ni kepada KDE. Jadi aku tak payah peduli lah. Walaupun benda tu mampu untuk kita ambil. Jadi kita macam apa, lepas tangan beri kepada autoriti yang telah dipertanggungjawabkan oleh pihak kerajaan. Sedangkan benda tu kalau kita ambil, kita akan dapat pahala yang besar. Kemudian kemungkinan KDE ke apa lalu, dia tak perasan benda-benda tu. Jadi sebelum kita nak bagi pada orang lain, kita duduk kena buat. Bila kita buat tu, insya-Allah kalau kita buat lillahi ta'ala, khusus untuk sebab apa, aku nak ikut Nabi aku ni, Nabi suruh ni, dan benda ni menjadi apa, menjadi apa, satu ganjaran pahala, insya-Allah benda tu menjadi sebab kita dapat pahala yang banyak. Sebab apa, boleh jadi kita menyelamatkan nyawa orang. Itu bahagian pertama hadis ni, cerita mengenai dia kata buang adab. Yang kedua pada hadis yang penting juga, dia kata kehak. Pengajaran kedua, dia kata membuang kehak dalam masjid. Dia ada isu pada buang kehak dengan bersihkan kehak ni, dia ada 2 isu. Yang pertama, perangai mengotorkan masjid. Yang kedua, usaha membersihkan masjid. Yang pertama, kerja dia mengotorkan masjid. Kita jumpa ramai orang, bukan masjid lah, di luar sana, di mana sahaja, dia memang pengotor. Dia buang sampah, dia buat apa-apa menyebabkan orang lain susah. Hak ni Nabi kata amal hak paling buruk sekali. Dan apabila orang tu dah buang sesuatu, berikutnya Nabi kata apa? Tengok hadis ni, sudut pandang ni. Nabi kata benda buruk, kehak yang dibuang, lepas tu dia kata la tudfan, yang tidak ditimbus. Hak tak ditimbus itu merujuk kepada membersihkan. Okey tuan-tuan, dia kata pengajaran daripada hadis ini, kata perbuatan buang kehak, mengotorkan masjid mengandungi pelbagai mikroorganism, sebahagian boleh menyebarkan penyakit berjangkit. Okey, ada kata mikroorganism tersebut mudah membiak jika menjangkiti host lain, terutama sekali jemaah yang lemah imunitinya. Justru dia kata rumah Allah perlu dijaga dari aspek kebersihan, ketertiban, ketenangan untuk manfaat semua jemaah, sebab dia menepati maqasid syar'iyah, menjaga nyawa tadi, kepentingan kesihatan dan sebagainya. Lepas tu bila dia bawa ni, dia tambah juga hadis lain. Tengok dia kata pada dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Nabi kata man akhraja adha minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi kata siapa yang mengeluarkan kotoran-kotoran daripada masjid, maka Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini kena cek balik insyaallah dia ni. Hadis lain pula, hak ni istimewa. Ini kisah seorang perempuan berkulit hitam. Ini istimewa. Hak ni siapa jadi noja, jadi siap masjid, hak ni kita kata satu penghormatan. Walaupun mungkin orang tak pandang kerja tu. Tengok dalam sebuah hadis Abu Hurairah, seorang perempuan nama dia Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ni seorang wanita berkulit hitam. Dia ni buat kerja sukarela bersihkan masjid Nabi. Satu hari dia meninggal. Bila dia meninggal, Nabi perasan dia tak ada. Ni kelebihan Nabi.
Lepas tu kalau siapa nak masuk calon jadi politician, dia kena ada beberapa kualiti hak mungkin orang lain tak ada. Dia kena mudah ingat nama orang, dia kena perasan orang sekeliling. Kalau siapa ada benda tu, insya-Allah boleh jadi ahli politik. Kalau ingat masa duduk sembang dengan Dr. Mazli Malik dulu, masa dia belum masuk politik, dia kata antara tokoh yang ada kualiti sebegini, ingat nama orang, siapa dia kata? Hasan Al-Banna. Itu peringkat antarabangsa lah. Kalau di Malaysia siapa dia kata? Sebab dia duduk kenal ramai yang politik sebelum dia masuk politik. Dia kata KJ jenis ingat orang. Boleh siapa nak masuk politik. Okey, hadis ni saya baca terjemahan tu. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya terdapat seorang wanita berkulit hitam yang selalu membersihkan masjid, dan apabila Rasulullah lama tak lihat dia, ditanyakan perihal wanita tu. Orang pun bagi tahu, oh Rasulullah, wanita tu telah meninggal dunia. Nabi pun macam Nabi tanya lah, kenapa tak bagi tahu kepada aku dia telah meninggal dunia? Lepas tu ada sahabat kata macam pandang remeh lah kes tu. Lepas tu Nabi kata tunjuk, Nabi kata dulluni ala qabrih, tunjukkan aku mana kuburnya. Sahabat Nabi pun tunjuk, Nabi pun pergi ke kubur tu. Lepas tu Nabi kata inna hadhihi al-qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Kubur ni dia kata diseliputi oleh ataupun dipenuhi kegelapan kepada penghuninya. Lepas tu innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim, sesungguhnya Allah menyinarinya dengan solatku ke atasnya. Maksud Nabi pergi cari, walaupun kita kata dia ni siap masjid pun, tapi apa yang dia buat tu, membersihkan masjid adalah sesuatu yang sangat besar. Okey, habis. Lepas tu dalam huraian dia ni cerita menjaga kebersihan masjid ni, dia kata kalau boleh bukan setakat perkarangan masjid saja, toilet ke kaki lima. Kalau boleh kita kena luaskan lagi hak di luar masjid ke ataupun kawasan sekeliling masjid. Kenapa? Masjid yang ada tarikan kebersihan, kecantikan itu boleh menggambarkan, kita kata, keindahan Islam itu sendiri. Okey, Allahu a'lam. Habis kita okey, satu lagi hadis. Dia kata masjid ni kena ada tarikan tersendiri. Dia bawa satu lagi hadis. Nabi kata ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Hadis riwayat Muslim. Dia kata tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Kesimpulan, ni best buku ni hak nipis, versi nipis tu, dia letak hadis dan juga kesimpulan, intisari, lebih mudah untuk kita faham lah. Okey, kita tengok kesimpulan hadis yang ketiga, hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama dia kata Nabi mengetahui perihal amalan seluruh umatnya, mukjizat lah tu. Dan Nabi sebut hak baik buruk, antaranya Nabi kata buang sesuatu menyakitkan di laluan perjalanan manusia. Yang kedua, Nabi kata membuang kehak di masjid adalah perbuatan buruk yang perlu dihindarkan kerana meningkatkan risiko kesihatan, di samping menjejaskan keharmonian persekitaran masjid. Yang ketiga, dia kata konsep penting juga dalam Islam, tidak mengotorkan dan membersihkan kotoran. Maksudnya dua-dua ni, kalau kita tak jadi, wal'iyadzubillah, tak jadi orang yang mengotorkan masjid, kita kalau lebih jadi orang yang membersihkan masjid. Kemudian yang keempat, dalam konteks yang lebih luas, tanggungjawab tidak mengotor dan membersihkan kotoran perlu difahami secara menyeluruh, melibatkan kawasan dalam masjid, perkarangan persekitaran termasuk kawasan perumahan, tapak, industri, bandaraya dan sebagainya. Seluruh alam ni, jangan sempit pada masjid saja, sebab Allah tu ada di mana-mana. Dan yang terakhir sekali kata masjid tempat paling disukai oleh Allah Ta'ala, dan sepatutnya ia menjadi mercu tanda berkaitan kehebatan Islam di seluruh kawasan. Maksudnya masjid kena ada daya tarikan itu sendiri lah. Okey, habis. Kita masuk hadis yang keempat. InsyaAllah, sebab kena baca satu hadis untuk setiap kuliah. Hari kami pula, kami keempat, berapa tahun baru nak habis. Jadi kita baca, insyaAllah kita cuba baca dua hadis. Okey, hadis yang keempat. Ganjaran bagi pelestarian alam sekitar. Dia bukan sama. Daripada Abu Hurairah ni, hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, Nabi kata bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariqi fa akhkharahu fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu.
Daripada Abu Hurairah, Nabi kita ada seorang lelaki. Lelaki ini Allah alam sama ada lelaki di dalam umat Nabi Muhammad, Nabi kita, ataupun umat lampau. Banyak dalam hadis Nabi kalau kita perhati, kisah-kisah Nabi sebut macam ni. Dia kata ketika seorang lelaki sedang berjalan melalui sebuah jalan, ni antara frasa penting, dia kata bi tariq jalan. Wajada ghusna syaukin, dia dapati ada sepotong ranting berduri di tengah jalan. Dia pun alih. Fa akharahu, dipalir tak ke tepi. Kesan dia apa? Fa syakarallahu lahu, maka Allah Taala pun berterima kasih kepadanya. Patu fa ghafarallahu lah, maka Allah ampunkan dosa dia. Apa pengajaran penting pada kita pada hadis ni? Benda kecil je, buang sesuatu, kata duri yang mungkin menyakitkan orang, tak tentu lagi orang terkena ke tidak duri, tetapi dia mengelak possibility, kemungkinan yang mungkin boleh memudaratkan orang, dia pun alih. Kerana itu Allah Ta'ala berterima kasih ke dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi kita ni nak dapat pengampunan daripada Allah macam-macam cara. Istighfar, paling tidak berjalan tengok ada sampah tengah jalan ke, ambil, lalu kita buang ke tepi, sebab mungkin boleh menyusahkan orang lain. Hak tu pun menjadi sebab dosa kita diampunkan Allah. Okey, banyak dia tulis panjang lebar ni, cuma dia sebut dalam ini, kata dia luaskan huraian. Dia kata ketika seorang tu berjalan bi tariq jalan. Dia kata tariq ni, huraian daripada kitab ni, dia kata tariq di sini perlu dilihat dengan sudut yang lebih luas. Kalau zaman Nabi tariq jalan gitulah. Adapun sekarang dia kata tariq di sini merangkumi laluan, jalan raya, denai, sungai, jambatan, atau apa sahaja yang menghubungkan orang. Sebab logiknya lelaki tadi tu, dia berjalan, dia tengok duri, dan jalan itu jalan bukan sakat jalan, dia menjadi alat untuk menghubungkan satu kawasan ke kawasan yang lain. Jadi dia buang benda ni. Lepas tu dia kata frasa ni pun jangan sempit laluan saja tariq tu. Dia kata boleh jadi kawasan, ruang, padang, kawasan parking, padang permainan, perumahan, ataupun segala kemudahan fizikal yang digunakan oleh orang awam. Okey. Kemudian hadis ni sudut kedua, hak ni saya tak nampak juga ni. Nabi sebut bainama rajulun yamshi, perkataan yamshi, berjalan. Berjalan ni rupanya dalam Islam ada manfaat yang berbentuk pahala ataupun takwa, amal soleh, dan juga dia juga ada manfaat berbentuk kesihatan. Ni bila saya baca kata subhanallah, kita tak nampak. Sebab kita bukan orang sains sukan contohnya. Tapi kalau orang sains sukan, dia tengok hadis Nabi kata ketika seorang tu berjalan, lepas tu dia nampak duri. Kenapa disebut berjalan, bukan ketika seorang tu menunggang? Rupanya Nabi sebut berjalan tu ada hikmah tersendiri sebalik perkataan berjalan. Yang pertama, kita kelebihan berjalan, dia kata berjalan boleh jadi komponen ibadah, komponen ibadah dan juga amal soleh. Seperti berjalan nak pergi ke surau, masjid, ziarah kawan-kawan, berjalan tawaf di Kaabah, sa'i, Arafah, melontar di Jamrah, semua ni berjalan kaki. Dan bila kita berjalan kaki kena dengan caranya, dia akan menjadi sebab untuk kita dihapuskan dosa. Tengok hadis ni, Nabi kata setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Kemudian hadis ini hadis Sahih Muslim, hadis Musnad Ahmad pula, Nabi kata setiap langkah ke tempat solat akan ditulis satu kebajikan dan dihapuskan satu kejahatan. Kemudian hadis lain pula Nabi sebut, sesiapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah ataupun masjid untuk menunaikan kewajipan yang Allah wajibkan, maka satu antara langkah kakinya akan menghapuskan satu dosa, satu langkahnya lagi akan mengangkat darjat. Maksudnya hapus, angkat darjat. Okey, itu dari segi sudut kita kata amal soleh. Berjalan juga menyihatkan. Dia bawa fakta lah, panjang lebar dia bawa fakta. 10,000 langkah, 10,000 langkah yang menyamai berapa, dia kata 6.8 km. Dan dia cerita KKM tahun 2019 diperkenalkan kempen berjalan 10,000 langkah sehari. Bila kempen ni dibuat, itu tahun 2009. Lepas tu dia pun buat balik kajian, KKM buat balik kajian. Dia kata pada tahun 2011, 3 tahun lepas kajian dibuat, dia kata apa, statistik tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan
2011 oleh KKM menunjukkan 64.3% rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas aktif. Ini secara tak langsung dia kata kejayaan kempen berjalan 10,000 langkah sehari. Allahu Akbar. Subhanallah. Macam-macam. Lepas tu berjalan juga boleh membantu alam sekitar. Macam dia kata, berjalan melestarikan alam sekitar. Sebab kalau kita berjalan, kita mengurangkan pelepasan karbon. Contoh kalau naik motor ke, naik kereta ke, boleh melepaskan karbon. Jadi bila lepaskan karbon tu dia boleh menyebabkan alam ni lebih banyak karbon berbanding kalau kita berjalan. Kemudian seterusnya, kalau kita berjalan, antara hikmah dia, logik hadis ni Nabi kata ketika seorang tu berjalan ikut laluan, lepas tu dia nampak duri, dahan duri kita kata mungkin boleh memudaratkan Allah. Minat lagi? Okey, banyak lagi masa. Bila berjalan, dia lebih mudah untuk tengok duri, paku, sesuatu yang memudaratkan. Lepas tu dia kata tengok, dia kata berjalan melestarikan alam sekitar. Dia kata berjalan kaki membolehkan kita maklum dengan perihan persekitaran dalam kawasan kejiranan, tempat kerja ke wilayah yang kita lalui, sambil memerhati perkembangan pembangunan fizikal serta sosial. Lepas tu Sayyidina Umar tuan-tuan antara hobi dia keluar berjalan. Sebab bila berjalan ni, dia perlahan dia boleh dengar apa ada di sekeliling. Berjalan kaki membolehkan kita memantau kesuburan pokok di kiri kanan, melihat sendiri sampah bertaburan dan menilai keadaan jalan ataupun denai yang dilalui. Kebiasaannya pada waktu inilah kita akan menemui benda-benda berbagai elemen, lubang ke, kayu ke, duri, paku, kaca, logam, dan malah kata banyak lagi yang berisiko membahayakan pejalan kaki yang lain. Jadi kalau kita boleh meneruskan usaha berjalan, dalam erti kata kita nak cari pahala, banyaklah pahala-pahala yang kita akan dapat lah. Lepas tu yang terakhir, hadis ni sebut Allah berterima kasih. Dia kata okey, Allah berterima kasih ni menunjukkan kemuliaan amalan tu, berjalan dan buang duri. Dia kata amalan mengalihkan ranting berduri dalam konteks lebih besar, ia boleh difahami sebagai perbuatan mengalihkan sesuatu yang boleh mudarat ke masyarakat atau mengurangkan risiko keselamatan, kesihatan, keuangan sampai habis. Okey, habis tengok kesimpulan akhir. Kesimpulan hadis yang keempat. Yang pertama, hadis ni menganjurkan amalan mulia buang duri untuk mengurangkan risiko di laluan perjalanan. Yang kedua, berjalan kaki ada kepentingan kelebihan tersendiri untuk aspek takwa kepada Allah. Kemudian kelestarian keuangan boleh jimat kos dan juga kesegaran minda. Dia kata berjalan kaki memudahkan kita untuk melestarikan alam, nak tengok duri, paku dan sebagainya. Dan dia kata dia juga sangat efisien untuk pelepasan karbon, sebatian karbon ke alam sekitar, dan selain paling sedikit melepaskan sebatian karbon ke alam sekitar. Jika dibuat dengan ikhlas, yang terakhir, Allah, kerana Allah untuk merisikokan menggunakan risiko pada masyarakat, hadis ini Allah Ta'ala bagi ganjaran besar sebab Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tuan-tuan nampak simple, nampak kecil. Kadang-kadang benda kecil gini dah kita tak perasan. Okeylah tuan-tuan, saya berhenti setakat tu dulu sebab ada pengumuman daripada surau bagi kita kata penghargaan kepada mana Haji Mak Syah. Allah alam, setakat tu dulu. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat memberi manfaat kepada semua. Dan insya-Allah saya serah majlis kepada Haji Mak Syah.